Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually sekarang saya sedang download game masuk ke dalam Asus ROG Ally untuk benchmark dia. Jadi tak ada benda yang saya boleh buat. Alang-alang saya ada masa kosong ni kan. Saya fikir why not saya buat macam quick comparison antara Asus ROG Ally dengan Aya Neo Air. Lepas tu saya pun ada Steam Deck dekat sini. Dan last kali saya ada Nintendo Switch OLED. Yang ni The Tear of Kingdom Zelda Edition yang paling latest ni guys. Untuk video kali ni seriously just a surface comparison saja. Yang detail-detail tu macam performance Asus ROG Ally, dia punya bateri tahan ke tidak, temperature macam mana, yang tu saya akan cerita pada next video. Saya akan usaha secepat mungkin. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Analiza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, ini dia Asus ROG Ally, sebuah handheld PC yang jadi sebutan ramai ketika ni. In case anda tertanya-tanya apakah itu handheld PC, basically ini adalah sebuah komputer dalam bentuk samping yang kita boleh pegang. That's why kita panggil dia sebagai handheld PC. Dia punya operating system dia pakai Windows 11 dan harga dia RM3,299 Malaysia, akan mula dilancarkan pada 1 Julai nanti. Seterusnya saya ada Aya Neo Air. Aya Neo Air ni pun pakai Windows 11 tapi dia tak masuk Malaysia secara rasmi. Harga dia saya beli sekitar RM3,299 Malaysia. Lebih kurang sama je dengan Asus ROG Ally tadi. Ini pula guys, king untuk handheld PC buat masa sekarang, iaitu Steam Deck dari Valve. Harga dia yang saya pegang ni 512GB. Harga dia sekitar RM3,299 Malaysia. Tapi apa yang menarik dengan Steam Deck ni, orang biasanya beli yang 64GB, kemudian orang upgrade sendiri dia punya SSD, masukkan SSD sendiri, jadi harga dia akan lebih murah. Yang 64GB harga dia sekitar 1,900 plus minus macam tu. Jadi bila dia top up SSD 512GB, mungkin anda boleh cari dekat Shopee pada harga 2,200 plus minus macam tu lah. Last sekali kita ada Nintendo Switch. Ini adalah limited edition Zelda The Tear of Kingdom. Saya beli pada harga RM1,499 Malaysia. Dia kita kena masukkan SD card. SD card 512GB, harga dia sekitar RM200 Malaysia. Total akan jadi RM1,699 Malaysia. Dari segi harga, of course Nintendo Switch OLED adalah pemenang dekat sini. Tapi kita kena tengok juga, kita bercakap tentang handheld PC, maka Nintendo Switch OLED ni kita kena tolak tepi. Dia bukan PC. PC yang ada sekarang ialah Asus ROG Ally, kemudian ada Steam Deck dan juga kita ada Aya Neo Air. Untuk Steam Deck dia pakai SteamOS, tapi ramai je yang masukkan Windows 11, termasuk saya ke dalam ni. Jadi kita boleh buat comparison antara ketiga-tiga produk ni. Seterusnya dari segi spesifikasi, untuk Asus ROG Ally ni dia pakai AMD Ryzen Zen 1 Extreme, satu prosesor yang dibuat khas untuk produk yang bersifat handheld PC ni. Dan dia punya RAM dia dah pakai DDR5 dual channel 16GB, storage dia 512GB. Untuk storage kita boleh tambah SD card, dan kalau kita nak tambah SSD, saya dah tanya Asus dah, kita boleh tak buka dan tambah SSD sendiri? Jawapan Asus simple saja, kalau tak ada damage tak void warranty. So kalau anda nak top up SSD masuk ke dalam Asus ROG Ally, anda buat atas risiko anda sendiri. Untuk Steam Deck pula, dia punya prosesor dia pakai dia pakai AMD Ryzen Zen 2. Nampak macam baru tapi sebenarnya dia adalah prosesor yang sedikit lama. RAM dia DDR5 dah, dan dia punya storage macam saya bagi tahu tadi, kita boleh main-main, tapi yang saya beli ni ialah 512GB. Seterusnya untuk Aya Neo Air, yang ni sedikit lama lah sebab prosesor pun dia tak pakai handheld PC punya prosesor, dia pakai mobile laptop punya prosesor, iaitu Ryzen 5 5560U. RAM dia DDR4 dan storage dia 512GB. Sama juga kita boleh tambah storage, kita boleh tambah SD card, dan kita boleh tambah dia punya storage lah. So ini kalau kita judge based on spesifikasi atas kertas ni, of course Asus ROG Ally ni pemenang lah. Cuma macam saya bagi tahu atas kertas, real performance dia macam mana saya tak tahu lagi. Saya belum main secara intensif lagi Asus ROG Ally. Saya tak compare lagi dengan Steam Deck. Saya tak buat perbandingan lagi dengan Aya Neo Air. So secara realnya saya tak tahu yang mana menang. Seterusnya dari segi skrin, Asus ROG Ally dia punya skrin ni 7 inci. Dia pakai
IPS panel, dia punya resolution Full HD. Lepas tu dia punya sRGB 100% brightness dia tinggi 500 nits. Actually dekat screen ni dia adalah pemenang secara total. Mana-mana tak boleh fight. Steam Deck dia punya screen memang hancur lebur. Manakala Aya Neo Air dia nak fight dengan Asus ROG Ally, tapi tak boleh nak fight juga. Untuk gamers pula, dia punya screen ni 120Hz. Lepas tu dia punya response time 7 millisecond. Lepas tu dia pun dah ada AMD FreeSync. On paper, sekali lagi saya boleh bagi tahu kepada anda, kalau kita main game dekat Asus ROG Ally ni, dia punya screen kita tak akan nampak tearing, kita tak akan nampak stuttering, kita tak akan nampak ghosting lah. So screen dia sepatutnya perfect untuk gamers. Sekali lagi, on paper. Saya tak main betul-betul lagi Dan dari segi bateri, sebenarnya on paper pun nampak lebih kurang sama. Cuma kalau kita tengok review orang lain dekat YouTube, ramai yang kata bateri dia tak berapa bagus lah. Itu dari segi dia punya screen. Okey, dari segi keselesaan pula. Kalau bab keselesaan, cuma sebelum saya sentuh bab keselesaan, saya nak cerita dari segi estetik dia macam mana. Kalau kita tengok design untuk Steam Deck ni memang tak best lah. Dia tak ada gaming 2023. Dia macam gaming punya produk, tapi yang lama-lama, yang retro punya. So kalau kita bercakap dari segi luaran, outlook, estetik, actually Asus ROG Ally dan juga Aya Neo Air ni memang cantik lah. Saya pun suka dengan Nintendo Switch punya design. Dia nampak simple, minimalis gitu. Tapi kalau kita tengok in term of gaming, kita akan dapati yang Asus ROG Ally memang nampak gaming garang habis lah. Tapi dari segi keselesaan pula, ini adalah cerita yang totally berbeza. Untuk keselesaan memang tak boleh nak fight dengan Asus ROG, kita tak boleh nak fight dengan Steam Deck. Dia punya bonjolan, lekukan dekat bahagian tepi ni menyebabkan Steam Deck ni sangat-sangat ergonomik. Kita guna dia dalam satu jangka masa yang lama pun, walaupun saiz dia bulky, kita still rasa sangat-sangat selesa untuk Steam Deck ni. Untuk Asus ROG Ally, anda boleh nampak sendiri bonjolan dia tu macam tak ikhlas sangat. Ada tapi tak okey sangat. So, bila saya guna Asus ROG Ally dengan Aya Neo Air dalam satu jangka masa yang lama, saya rasa lengoh dan juga tak sedap dekat area tapak tangan, dekat ibu jari saya ni. Untuk Nintendo Switch, sebenarnya Nintendo Switch yang paling tak ergonomik. Bila kita pegang, kita tak rasa selesa gila dengan Nintendo Switch. Cuma the best thing about Nintendo Switch, kita boleh cabut dia punya Joy-Con ni. Kita cabut macam ni dan kita boleh tukar dengan mana-mana Joy-Con yang lebih ergonomik. That's why in term of keselesaan ni, saya akan letak Steam Deck nombor 1, Nintendo Switch nombor 2. Lepas tu Aya Neo Air dengan Asus ROG Ally ni dia sama level macam tu. Oh ya, saya lupa nak cerita kepada anda yang screen untuk Asus ROG Ally ni dia pakai Corning Gorilla Glass Victus. Dari segi ketahanan memang mantap Tapi saya still recommend anda untuk pakai mana-mana tempered glass ataupun screen protector untuk protect screen Asus ROG Ally ni. Untuk makluman anda. Untuk makluman anda, actually Mona Lisa pun ada jual Asus ROG Ally pada 1 Julai nanti. Kami dapat lebih kurang dalam 15 unit stok. Kalau anda berminat untuk beli Asus ROG Ally, anda boleh order dari kami. Link beli ada dalam ruangan description box below and anda akan dapat satu tempered glass secara percuma. So, saya dah cerita kepada anda dari segi dia punya harga, dia punya spesifikasi, dia punya screen, dia punya bentuk, dia punya keselesaan. Sekarang hanya tinggal benchmark dia. Yang tu saya akan buat lepas habis video ni. Saya akan test gila-gila. Saya akan test dengan banyak game. Saya akan test dia punya temperature. Saya akan test dengan semua feature yang dia offer dekat benda Allah ni. Dan akan ada satu masa nanti saya akan test dengan XG Mobile yang ditawarkan oleh Asus. That's why anda kena tekan butang subscribe and anda kena tekan butang loceng yang ada dekat tepi supaya anda tahu bila saya publish video baru. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh. Jumpa lagi.